Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi pertemukan kita pada hari ini. Akan kita teruskan pembelajaran kita, perbincangan kita mengenai tajwid, dan kita nak tadabbur intipati surah-surah yang berada dalam juzuk yang ke-30. Dan pada hari ini insya-Allah akan kita bincangkan mengenai surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Alhamdulillah, selesai pembacaan kita yang pertama. Seperti biasa akan kita baca dua kali, di mana bacaan kedua ini untuk kita melihat bagaimanakah wajah kita ketika menyebutkan satu persatu perkataan dalam surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Azim. Sekarang kita perhatikan pula aspek hukum hakam tajwid yang berada dalam surah Quraisy, bermula dengan ayat pertama. Sama-sama kita buka mushaf kita. Ayat pertama, li'ilafi Quraisy. Li'ila, perhatikan, jangan kita terlepas pandang. Pada lam ini ada tanda mad. Ini mad apa? Ini mad asli. Pastikan kita baca ila. Li ila fi Quraisy. Seperti biasa, setiap huruf yang berbaris hadapan kita kena baca dengan membulatkan ataupun kita memuncungkan mulut kita. Qu, Quraisy. Ra sebelahnya ra yang tebal ataupun disebut sebagai ra tafkhim, sebab tu diwarnakan dengan warna biru pekat. Dan penghujung bacaan ini ialah 3 huruf yang terdiri daripada au ataupun ai dan diakhiri dengan huruf berbaris. Di sini akan berlaku hukum mad lin. Apa itu mad lin? Lin ni dari segi bahasa bermaksud lembut. Lembut itu ialah sifat sebutan apabila mana-mana huruf berbaris atas dia berjumpa dengan waw ataupun ya yang mati, maka bunyi dia lembut. Kalau di sini roi. Lembut kan? Cuba tengok hujung ayat yang ketiga, yang keempat. Hujung ayat keempat khaw. Ayat yang ketiga bai. Ayat yang kedua soi. Ayat pertama roi. Bila baris atas jumpa dengan waw ataupun ya, maka sebutan itu disebut sebagai sebutan lin. Tapi kalau sebutan lin ni berlaku di hujung bacaan, yang mana selepas lin tu, selepas huruf baris atas berjumpa dengan waw ataupun ya tu, ada huruf ketiga, dan huruf ketiga tu berbaris macam dalam ayat pertama ni, shin kan? Shin berbaris 2 di bawah, bunyi pun shin juga. Maka kita akan matikan dengan mematikan shin, seperti ayat lain. Dan ketika mematikan shin itu, lin itu dipanjangkan, maka bunyi dia roish. Kalau ayat kedua soif. Macam itulah. Inilah mad lin. Mad lin ni dia sama kategori dengan mad arid lisukun. Kenapa? Dia berlaku ketika berhenti sahaja. Mad lin ni berlaku ketika berhenti sahaja.
Panjang mana kita nak bacakan mad lin? Sama seperti mad arid lisukun, kita boleh pilih sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Dan kalau sahabat-sahabat perasan, saya baca dengan 4 harakat. Quraisy. Bila saya dah mulakan dengan 4 harakat, maka kita perlu habiskan dengan 4 harakat bagi kesemua ayat yang ada hukum mad lin. Ayat kedua. Ilafihim. Ilafihim. Di sini ada mad yang tersembunyi. Nampak tak ni? Ni sebenarnya yang bulat ni sebenarnya huruf ya tu. Cuma huruf ya yang dipotong kepalanya, maka tinggallah dia bentuk seperti dal terbalik. Sebenarnya huruf ya. Di sini ada huruf ya. Jadi di sini bunyi dia ila. Ila. Penulisan ini disebut sebagai kaedah penulisan Quran resam Uthmani. Tak boleh ubah. Kita tak boleh tambah huruf ya. Tak boleh tambah huruf ya ketika menulis ayat kedua surah Quraisy kerana ia telah ditetapkan dan tak boleh kita langgar. Ila fihim. Him. Di sini kadang-kadang orang tak perasan dibaca dengan him. Sebenarnya semua huruf berbaris bawah kita baca dengan i, maka yang betul ialah him. Him bukan him. Ila fihim. Ila fihim, bukan ila fihim. Ila fihim, tak, ila fihim rihlatash syita. Rih. Perhatikan di sini huruf ha, pastikan bunyinya pedas. Jangan kita baca dengan rih. Jangan baca dengan h tetapi ha. Memang tak ada huruf yang boleh ditukarkan dengan huruf ha. Rih. Rihlatash syita. Kita nampak di sini ada alif yang diwarnakan dengan warna merah. Bermaksud alif ini ataupun mad ini akan dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Tambahan lagi ada tanda merah ni. Seperti yang telah kita bincang-bincangkan sebelum ini, kalau ada tanda ini bermaksud ini bacaan yang lebih daripada 2 harakat. Panjang mana tu? Cuba perhatikan. Mad yang kita sedang bulatkan ni bertemu dengan siapa? Bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah tu dalam satu perkataan ke 2 perkataan? Bagi orang yang faham bahasa Arab, dia tahulah ini dalam satu perkataan. Bagi orang-orang yang mungkin belum belajar bahasa Arab ataupun masih lagi belajar, belum kenal, ini 1 ke 2 perkataan, tengok hamzah tu dekat mana. Kalau dalam tulisan ni, hamzah tu berada atas lantai. Nampak tak? Lantai. Kalau hamzah tu sorang-sorang je atas lantai, dia sebelah dengan ni lah. Ni cerita kalau sebelah alif ke sebelah ya ke sebelah waw, dia sorang-sorang atas lantai. Maka hamzah ini dalam perkataan syita. Jadi syita'i. Maka di sini berlaku dalam satu perkataan. Kalau huruf mad alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, ia akan membawa hukum mad muttasil ataupun disebut juga sebagai mad wajib muttasil yang kita kena baca 4 ataupun 5 harakat. Jadi rihlatash syita'i. 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 Mesti. Nama dia pun wajib kan? Wajib dipanjangkan. Was-saif. Was-saif. Di sini kena hati-hati sebab waw tu nipis dan sad tu tebal. Jadi kalau kita tak hati-hati, kita mungkin akan tertebalkan waw. Was, wa, was. Sedangkan wa, nipiskan waw dulu baru tebalkan sad. Wa, was, was-saif. Di sini perhatikan elok-elok. Dan seperti yang kita bincangkan sebelum tadi, di penghujung ini ada berlakunya lin. Lin tu apa? Huruf baris atas jumpa dengan ya ataupun waw yang mati. Di sini soy. Dan kalau lin tu dia berlaku di hujung bacaan di mana selepas lin tu ada huruf berbaris. Di sini linnya ialah soy, huruf baris ialah fi, fa baris bawah. Maka berlakulah hukum mad lin yang kita akan baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Tetapi kerana saya telah bacakan dengan 4 harakat pada ayat pertama, maka saya akan teruskan dengan 4 harakat pada ayat kedua. Was-saif. Saif. Saif. Jangan keras.
wassaif, jangan keras, jangan lama sangat wassaif, tetapi bersederhana dengan lantunan ataupun alunan yang lembut. Wassaif, wassaif, gitu. Ayat ketiga, falyabudu, seperti biasa mana-mana huruf yang berbaris hadapan pastikan kita bulatkan mulut kita. Budu. Rabba, ra ini berwarna biru pekat. Bila berwarna biru pekat, maka ra di sini ra yang dibaca dengan tebal atau disebut sebagai ra tafkhim. Kenapa dibaca dengan tebal? Kerana ra ini berbaris atas. Semua ra berbaris atas akan dibacakan dengan bacaan tebal. Rabbaha, nampak tak jenis ha ada mad asli. Kalau kita baca betul-betul, tanda celik ni ialah mad asli, 2 harakat. Pastikan kita baca dengan ha, hadza, zal. Hati-hati, zal huruf yang disebut dengan lidah kita tu hujung dia terkeluar sikit antara gigi atas dan gigi bawah, seperti nak gigit tetapi tidak gigit. Kenapa tak gigit? Sebab yang lidah yang kita nak keluarkan sikit tu dia menyentuh penghujung gigi kapak atas. Jadi kita kena keluarkan sikit lidah kita. Hadzal bait. Sama juga, sekali lagi kita berjumpa dengan mad lin. Apa itu mad lin? Mad lin ialah mad yang berlaku di hujung bacaan, di hujung ayat, di hujung sebutan kita pada nafas yang sama. Kemudian dia terdiri daripada pertama lin. Lin tu apa? Lin ialah huruf baris atas berjumpa dengan ya mati ataupun waw mati. Bai. Di sini linnya ialah bai. Kemudian selepas lin tu ada huruf selepasnya yang berbaris, yang kita nak berhenti dekat situ. Kalau kita nak berhenti dekat situ, maka terjadilah hukum mad lin yang kita nak baca dengan 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Tapi kerana saya telah mulakan dengan 4, maka saya kena habiskan dengan 4 harakat. Bait. Bait tu nama dia lin. Bila campur dengan ta dan kita berhenti dekat situ, nama dia mad lin. Mad yang lembut. Dan akhir sekali, ayat yang keempat. Ayat ni panjang dan hukum tajwidnya pun banyak. Allazi. Nampak? Ya tu diberikan dengan warna merah. Bermaksud apa? Mad di sini akan dibaca lebih daripada 2 harakat. Kebetulan memang ada tanda ni. Ingat, tanda ni tanda apa? Tanda lebih daripada 2 harakat. Di sini huruf mad ya dia bertemu dengan hamzah. Nampak? Ya bertemu dengan hamzah, seperti mana yang kita bincang tadi. Tapi pada kes pertama ni, dia berlaku dalam satu perkataan, syita. Kenapa saya tahu satu perkataan? Kerana hamzah tu atas lantai. Cuba tengok dekat ayat keempat ni. Di mana hamzah tu berada? Hamzah tu berada bukan atas lantai, tetapi dia ada, nampak ni lantai. Ada alif. Dia bukan atas lantai, dia berdiri atas alif. Bila hamzah tu ada rumah seperti alif ni, bermaksud hamzah tu bukan sama perkataan dengan sebelum dia. Jadi allazi satu perkataan, at'amahum satu perkataan. Secara tulisan pun kita boleh bezakan. Walaupun ni bukanlah mutlak. Kadang-kadang ada yang tak sama, tetapi secara umumnya kalau hamzah tu dia berada di atas rumahnya, kebiasaannya dalam perkataan yang baru. Biasanya dia awal perkataan. Kalau kita jumpa mad macam ni, mad pada ya, dia berjumpa dengan hamzah dan hamzah tu di atas alif, maka kebiasaannya itu ialah mad yang dinamakan sebagai mad munfasil, yang juga disebut sebagai mad jaiz munfasil. Ada orang panggil mad jaiz munfasil. Sebenarnya jaiz tu hukum dia. Tetapi nama dia mad munfasil. Berapa panjang? 4 ataupun 5 harakat. Allazi at'a. Selepas kita bacakan mad munfasil, kita berjumpa dengan ta yang berwarna biru cair. Maksudnya apa? Qalqalah, pastikan ada bunyi qalqalah, tetapi sebab dia qalqalah yang kecil, ini qalqalah surah. Kenapa surah? Sebab dia berlaku tengah-tengah bacaan, bukan di hujung bacaan. Maksud dia qalqalah dia sikit je. Alta. Jangan alta. Allazi alta. Jangan.
Allazi sikit je, sikit saja. At'amahum. Nampak saya dengungkan, kenapa? Kerana mim pun dalam Quran kita ada berwarna biru, ada berwarna hijau. Bila mim tu bersabdu, jelaslah dia akan didengungkan. Tetapi apa sebab dengung? Di sini berlakunya kes mim mati jumpa mim. Mim mati. Mim ni mati tau, hum. Kenapa dia tak beri tanda mati? Kenapa tak ada tanda mati? Kalau huruf mim dan huruf nun mati tapi tak diberi tanda mati, bermaksud apa? Bermaksud dia akan ada pengaruh bunyi huruf selepasnya. Di sini mim mati berjumpa dengan mim. Mim yang selepas dia tu diberi tanda sabdu, maka di sini berlakulah hukum idgham. Maknanya mim pertama dah tak bunyi langsung dah, seolah-olah kita lompat ha kepada mim. Itu sabdu. Sabdu ni apa? Bila ada huruf bersabdu, kita terus lompat. Jadi hum, idgham apa ini? Idgham mislain. Idgham mislain. Kalau nama penuh dia idgham mislain saghir, ataupun orang panggil idgham mutamathilain. Hum, dua harakat. At'amahum nun mati yang tak diberi tanda mati. Nampak? Nun ni mati tapi tak diberi tanda mati. Kalau nun mati dan mim mati tapi tak diberi tanda mati, bermaksud nun tu bunyinya takkan bunyi nun, takkan bunyi mim, ataupun bunyinya dipengaruhi oleh huruf selepasnya. Jadi di sini nun mati jumpa dengan siapa? Dengan jim. Dengan jim. Jadi dia takkan bunyi min, tak ada dah bunyi nun. Nun mati jumpa jim akan berhukum apa? Berhukum ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa ni apa? Bunyi antara idgham dengan izhar. Jadi bunyi nun dah tinggal separuh aja. Mi M I N J. Tapi N tu separuh. Ada bunyi J. Ada bunyi J ketika mendengungkan N. Kita guna bahasa Arab lah. Ada bunyi jim ketika mendengungkan nun. Mi ju'u. Jumpa lagi dengung. Kali ni kita berjumpa dengan kes tanwin. Tanwin, nampak ni tanwin. Tanwin yang tak selari. Tanwin yang kalau selari macam ni kan, tapi dia tulis macam ni. Kalau tanwin tu tak selari, bermaksud dia akan bunyi bukan nun mati yang solid. Kalau yang selari ni memang nun solid. Tapi kalau tak selari macam ni, satu ke belakang, satu depan begini, dia tak solid. Bermaksud dia akan bercampur bunyi nanti. Jadi ju'in, tanwin berjumpa dengan siapa? Tanwin berjumpa dengan waw. Bila tanwin berjumpa dengan waw, nampak? Tanwin yang tak selari jumpa dengan waw, maka berlakulah hukum idgham juga. Oh, banyaknya idgham kat sini. Idgham apa ni? Ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Idgham ma'al ghunnah. Bermaksud kita dengungkan bacaan kita bersama dengan dengung. Maknanya ada sengau. Ju'u. Ada sengau. Sengau tu bermaksud berlakunya dengung dalam sebutan kita. Idgham ma'al ghunnah. Wa amanahum. Hum, jangan hum. Nampak? Lagi sekali, mim mati yang tak diberi tanda mati berjumpa dengan mim. Bila mim tu tak diberi tanda mati, bermaksud mim tu memang akan hilang ataupun bercampur bunyi. Di sini mim mati jumpa mim, seperti mana kes yang pertama tadi. Ini ialah hukum idgham mislain saghir. Sebab hurufnya sama, mim jumpa mim juga, maka diberi tanda sabdu. Min khauf. Nun mati, nampak tak? Nun mati. Di sini ada nun mati yang diberi tanda mati. Bila nun mati diberi tanda mati, bermaksud nun tu akan disebut dengan solid, mana betul-betul bunyi nun. Min. Kalau nun mati jumpa kha ni hukum apa? Kalau nun mati jumpa kha, ni namanya hukum apa? Hukum, dah penuh dah. Hukum izhar. Izhar apa? Izhar khalqi. Nun mati jumpa kha. Min, solid bunyi dia. Min khauf. Di sini berlaku seperti mana hujung-hujung ayat pertama, kedua, ketiga berlakunya mad
lin. Mad lin tu apa? Mad yang berlaku di hujung bacaan, di hujung bacaan kita, di hujung nafas kita. Kalau berlaku tu ialah lin berjumpa dengan huruf berbaris. Maknanya tiga huruf. Huruf pertama berbaris atas, huruf kedua waw ataupun ya, huruf ketiga berbaris. Tak kisah baris apa, maka bila berhenti di situ terjadilah hukum mad lin. Itulah perbincangan hukum tajwid bagi surah Quraisy. Banyak hukumnya kan? Sekarang kita pergi kepada perbincangan tadabbur surah Quraisy. Kita mulakan dengan terjemahan bagi surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Makkah. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif, iaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Kaabah ini, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, Tuhan yang memberi mereka kehidupan, yakni menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Secara terjemahan, kita perhatikan surah ini seperti hanya menyebut tentang orang-orang Quraisy. Untuk kita faham mengapa surah ni ada, kita tengok tafsir, dan sekarang kita buka tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalau tengok di sini, secara latar belakangnya, dalam Mushaf Al-Imam, dapat nampak di sini dalam Mushaf Al-Imam, iaitulah mushaf yang dijadikan sebagai blueprint bagi mushaf resam Osmani, surah ni ditulis secara terpisah. Mana sebelum surah ini ialah surah Al-Fil kan. Al-Fil baru surah Quraisy. Cerita dia sama, cerita dia seperti bersambung. Al-Fil tu cerita pasal tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Mekah. Ketika itu memang di Mekah tu walaupun orang jahiliah tapi orang Quraisy. Maknanya orang Quraisy pernah ada sejarah diserang oleh tentera luar. Bergajah pula tu nak menghancurkan Kaabah. Penceritaan surah Al-Fil itu seperti bersambung dengan surah Quraisy, sebab Quraisy ini ialah orang-orang yang tinggal di kawasan itu, di kawasan Kaabah dan Mekah ketika itu. Maka dalam Mushaf Al-Imam, surah ini ditulis dengan bismillah. Bukan bismillah itu sebagai ayat, tapi bismillah itu dijadikan pemisah supaya orang faham surah Quraisy satu surah yang lain, manakala surah Al-Fil satu surah yang lain. Surah ini terpisah dengan surah sebelumnya dalam Mushaf Al-Imam, ditulis antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita baca terjemahan, tafsir tidak panjang. Kalau baca terjemahan tadi, kita rasa macam mengapa Allah Ta'ala menceritakan pemberian Allah kepada orang-orang Quraisy. Sebenarnya hadis Nabi SAW ketika diturunkan surah Quraisy ini, Nabi SAW risau kepada orang-orang Quraisy, bangsa ketika itu, kerana kalau ikutkan kaum-kaum sebelum kaum Nabi SAW, umat-umat sebelum ini, bila mana mereka menderhaka kepada Allah, maksudnya mereka bunuh Nabi, mereka tak ikut dakwah para Nabi ketika itu, mereka melawan Allah. Jadi Allah Ta'ala akan menurunkan azab yang menghapuskan kesemua mereka. Bila mana Allah dah sebut surah ini, iaitulah penyataan dalam ayat yang ke-3 dan 4. Ayat ketiga mengandungi perintah, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah, maka abdikanlah diri kepada Tuhan rumah ini. Bermaksud perintah Allah supaya semua manusia ketika itu beriman dengan pemilik rumah ini. Rumah ni tu Kaabah. Kenapa Kaabah? Kerana Kaabah ialah tempat suci yang dihuni oleh orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala perintahkan orang-orang Quraisy, maknanya manusia ketika itu, supaya menyembah Allah, kerana Allah Ta'ala telah memberikan dua nikmat yang besar, yang sebenarnya nikmat ini kalau kita fikir lebih dalam, subhanallah, kita akan nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca terjemahan, kita rasa macam memanglah Allah bagi makan, kan? Orang bukan Islam pun Allah bagi makan, orang Melaka pun Allah bagi makan. Tetapi cuba kita tengok balik,
geografi orang-orang Quraisy. Dua potong pernyataan dalam ayat keempat itu menggambarkan betapa Allah Ta'ala sayangkan hamba-hambanya. Yang pertama tadi apa? Allazi at'amahum min ju'. Tuan-tuan sekalian, Allah yang telah memberikan mereka makan ketika mereka lapar. Orang Quraisy secara demografi ni, dia orang-orang yang tinggal di kawasan Mekah, lembah Makkah ni, Bakkah ni, dia tandus, tak ada pokok tau. Batu, pasir. Pergi umrah. Sebelum sekarang lah. Kalau sekarang ni kita tengok dah mula hijau. Tapi ketika dahulu, ia lembah yang tandus. Air pun ada dekat 2-3 tempat saja. Terutamanya air Zam-Zam lah. Selain itu dekat lembah-lembah tertentu. Dalam keadaan tandus tu, dalam keadaan bumi tu tak tandus, tidak seperti tempat lain. Tidak seperti bumi Parsi yang subur kan. Filastin pun subur. Tapi Mekah ni dia tandus. Pokok pun susah nak tumbuh. Pokok yang ada pun pokok-pokok yang boleh hidup sahaja. Tetapi tak ada pula orang lapar kat situ. Tidak ada kejadian orang kelaparan sampai terbaring-terbaring. Allah Ta'ala boleh memberi makan. Allah Ta'ala boleh menyusun rezeki tu. Allah telah menyusun rezeki. Di sini pokok ni tumbuh. Ni orang Quraisy ni pandai berniaga. Orang Parsi nak berniaga dengan orang Syam nak berniaga dengan orang Quraisy. Maknanya kepandaian mereka, ilmu mereka, cuaca di situ, tanah di situ menyebabkan mereka masih lagi mendapat makanan. Jadi kalau tengok kan, kalau kita sekarang ni pergi Afrika, tengok kesiannya mereka tandus, tak ada air, air pun terhad, makanan pun tidak banyak. Tetapi dalam surah Quraisy, Allah Ta'ala telah ceritakan Allah memberi mereka makan. Dan kalau kita tengok ketika itu, sejarah ketika itu, mereka hidup di tempat yang tandus. Tidak seperti sekarang. Masa itu belum ada sistem piping macam sekarang ni. Air perlu diuruskan dengan sebaik-baik pengurusan. Tetapi ketika itu orang boleh makan. Nampak tak? Sebenarnya Allah yang beri makan. Allah Ta'ala boleh beri makan sesiapa sahaja. Orang yang tinggal di bumi tandus ataupun orang yang tinggal di bumi yang subur. Semuanya Allah beri makan. Wa amanahum min khawf. Dan memberi ketenangan, keamanan daripada ketakutan. Orang Quraisy ni dia ditakdirkan tinggal di kawasan Bakkah. Kawasan Mekah tu dia macam mana tahu? Dia dikelilingi oleh gunung ganang yang tinggi, gunung-gunung batu. Sebab itulah kawasan tu tak dijajah, sebab tak ada siapa nak merentas padang pasir semata-mata nak ambil kawasan tu. Sebab kalau nak sampai ke situ kena lalu padang pasir, keliling tu semua padang pasir. Jadi Allah Ta'ala telah menjaga mereka dalam bentuk itu, bentuk muka bumi yang memelihara mereka daripada serangan luar. Adalah juga macam Abraha tu, tapi gagal. Allah Ta'ala gagalkan percubaan Abraha untuk meruntuhkan Kaabah ataupun mengganggu gugat keamanan Mekah. Wa amanahum min khauf. Ini juga merujuk kepada sucinya tanah itu kerana adanya Kaabah. Jadi orang-orang kafir ni, orang kafir Quraisy yang sangat jahat ni, dia sebenarnya menumpang keberkatan tanah haram. Kerana adanya Kaabah itu, adanya makam Ibrahim di situ, ada tinggalan sejarah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di situ, agama Hanif. Kerana adanya tinggalan hidayah di situ, adanya orang beriman di situ, itu tempat sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seumpamanya, maka diamankan tempat itu. Dan orang-orang yang tinggal di sekeliling itu, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah, mereka menumpang sebenarnya. Mereka menumpang keamanan kerana sucinya Kaabah dan tanah haram. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dua ni. Allah Ta'ala sebut dua ni, balik kepada ayat ketiga, maka sembahlah, maka abdikanlah diri kepada Tuhan rumah ini. Kaabah tu bukan saja-saja, bukan satu batu, tetapi satu tempat, satu tanda syiar agama Allah. Sejak zaman Nabi Ibrahim telah pun ada manasiknya sampailah kepada umat Nabi SAW. Di situ tempat mengabdikan diri kepada Allah sejak ia dibina, sejak ia dibangunkan asasnya oleh Nabi Ibrahim AS bersama dengan anaknya Ismail AS, sampailah kepada zaman Nabi SAW. Jauh zaman tu. Ibrahim tu Nabi yang awal-awal, nak sampai ke Muhammad SAW tu panjang. Jadi di situ tempat barakah, tempat mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sebab tu Nabi risau. Nabi melihat sejarah orang umat-umat lama, kalau mereka tak beriman, mereka akan dihancurkan. Nabi sebut celakalah Quraisy, kan, Nabi risau. Tetapi tuan sekalian, itulah keistimewaan umat Nabi SAW. Umat Nabi tidak
Allah Ta'ala hancurkan secara total seperti mana umat-umat sebelum ini. Begitulah istimewanya kita umat Nabi SAW. Maka banyakkanlah selawat kepada Nabi SAW. Untuk kita surah ni, kita kena faham, kita jangan sesekali mengaitkan logik sebagai penentu utama. Secara logik, tak logik orang Mekah boleh makan sebab tanahnya tandus. Tak logik mereka boleh makan minum. Mereka ni nak buat apa? Mereka nak tanam pokok pun tak boleh hidup, kan? Tetapi mereka boleh makan, bahkan ramai orang kaya ketika itu, kerana makanan tak semestinya sampai dengan apa yang kita tanam. Mungkin perniagaan, mungkin hadiah dan seumpamanya. Jadi jangan kita jadikan sebab sebagai penentu iman kita. Berusaha berjaya, itu sebab Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi kita tak boleh sampai kita kata kita kena usaha A untuk dapat A. Ya, itu jalan, tetapi yang nak bagi tu Allah. Allah Ta'ala boleh bagi sama ada dengan usaha A ataupun usaha B ataupun tanpa usaha. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalian, dan pengajaran kedua yang paling penting, dua perkara ni sangat penting kepada kita. Kita kena ada makanan dan kita kena ada rasa aman daripada ketakutan. Kalau kita ada makanan tapi tak rasa aman pun tak boleh. Kalau aman tapi tak ada makanan pun tak boleh juga. Perlu ada makanan tu merujuk kepada semualah, merujuk kepada makanan, minuman dan perkara-perkara yang fizikal, maknanya nikmat-nikmat yang fizikal, makanan, rumah, tempat tinggal, maknanya fizikal cukup, wa aman, dan keamanan, maknanya hati kena tenang. Hati yang tenang, jiwa yang tenteram bersama dengan keperluan yang cukup, itulah kehidupan yang baik yang Allah pernah berikan kepada orang Quraisy, tapi mereka tak beriman kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, jangan jadi seperti mereka. Itu saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.